billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل. تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ويجب على الولي أن يأمر الصبي بها ل7 سنين ويضربه على تركها ل10 والصبية كالصبي وإذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة وجب قضاء تلك الصلاة ويجب أيضا قضاء الفرض الذي قبلها إذا كان ظهرا أو مغربا وإذا دخل الوقت ومضى قدر ما يؤدى فيه الفرض ثم حاضت المرأة أو نفست أو جن قبل الصلاة وجب قضاء تلك الصلاة. Baik. Kata musannif rahimahullah, faslun. Tajibu salatu ala kulli muslimin balighin aqilin tahir. Wajib solat atas tiap-tiap orang Islam yang baligh sampai umur, akil berakal, tahir suci. Baik, dalam fasal ni musannif rahimahullah nak sebutkan syarat-syarat wajib solat. Jadi ada 4 perkara besar lah yang berkaitan dengan solat. Yang pertamanya syarat, yang keduanya rukun, yang ketiganya ab'ad, sunat-sunat ab'ad, dan yang keempat sunat-sunat hayat. Yang ni ma yata'allaqu bis solah. Baik. Dan syurut pula ada 2. Kita pergi yang pertama, 4 perkara ni yang berkaitan dengan solat yang kita sebut tadi, syarat, rukun, ab'ad dan juga hayat. Jadi syarat ada 2. Syarat wajib dan juga syarat sah. Ini syarat wajib solat dan syarat sah solat. Jadi pada fasal ni musannif nak sebutkan syarat-syarat wajib solat. Baik. Kata syarah, tajibus salatu al-maktubatu bidukhuli waqtiha wujuban muwassa'a. Wajib solat maktubah dengan sebab masuknya waktu. Jadi solat 5 waktu ni, solat yang difardukan ni 5 kali sehari ni, dia takkan wajib dan kita tidak dibebankan sebelum masuk waktu. Kita dikira menanggung beban taklif tersebut apabila waktu solat masuk, kan? Jadi bila waktu tu tak masuk, jadi dia tak terikat lagi lah dengan kita. Kita belum lagi dibebankan, dia bukan lagi di atas tanggungjawab kita. Jadi wajib solat dengan sebab masuknya waktu solat tersebut. Wajib itu pula wujuban muwassa'an. Wajib muwassa'. Jadi wajib ni dia ada pecahan-pecahan ni lah. Dia terpecah kepada beberapa pecahan kerana dilihat daripada sudut-sudut yang tertentu lah. Jadi wajib ada terkadang kita bahagikan kepada wujub aini dan juga wujub kifai, kan? Lepas tu dari segi masa dia pula ada wujub yang dinamakan wujub muwassa' dan juga ada yang dinamakan wujub mudayyak. Jadi solat ni wajib solat ni wujub dia tu dikira sebagai wujub muwassa'. Maksudnya masa dia luas dan solat tu perlu dilakukan pada mana-mana waktu lah. Pada mana-mana waktu dalam waktu dia tu. Jadi dia ada waktu awal dan dia ada waktu akhir. Jadi dia boleh solat pada dia wajib solat pada mana-mana waktu pada mana-mana waktu tersebut. Berbeza dengan
kita kata puasa Ramadan. Kan puasa Ramadan tu wajib mudayyak. Memang puasa tu kita wajib lakukan dalam bulan Ramadan. Tak boleh kita buat dalam bulan lain. Dia tak ada masa lain dah, masa tu je. Beza dengan solat ni. Solat ni kita boleh buat di awal waktu, kita boleh buat di pertengahan, kan, kita boleh buat di akhir. Mana-mana waktu lah, kan. Cuma dari segi afdal tak afdal tu, makruh ke apa, itu hukum lain lah. Cuma kita nak bagi tahu dari segi boleh. Jadi wajib solat maktubah dengan sebab masuk waktu sebagai wajib muwassaq. Tapi dia ada dekat bawah tu dia ada buatlah syarat dia, tapi syarat dia azam. Azam untuk buat di dalam waktu. Jadi bila masuk waktu, kita di antara dua perkara. Bila masuk waktu solat, kita ni antara dua perkara lah. Sama ada kita buat solat tu, bila masuk waktu solat, antara dua perkara lah kita kena buat. Sama ada kita solat ataupun kita azam untuk solat dalam waktu. Jadi kalau kita solat, yang tu tak ada masalah lah. Yang tu tak ada masalah. Zahirah yang tu kan. Apa ni, selesai lah kita punya kewajipan tu. Katalah kita tak mau solat terus bila masuk waktu tu, wajib kita azam untuk solat di dalam waktu. Wajib kita azam untuk solat di dalam waktu. Di bawah tu pun dia sebut, dan sebelum ni dalam Bayuri pun kita ada baca kan. Dia kata nombor apa ni, nota kaki bawah tu dia kata bisyarti an ya'zima ala fi'liha fi waqtiha, dengan syarat ia berazam untuk berazam melakukan solat pada waktunya. Jadi fal wajibu fi awwalil waqti imma fi'luha wa imma al-azmu ala fi'liha fi. Jadi yang wajib pada awal waktu tu sama ada dia buat solat, dia mengerjakan solat, ataupun dia azam untuk melakukan solat di dalam waktu. Baik. Kemudian wajib muwassaq tu sampai ke akhir ke dikira sebagai wajib muwassaq? Tak. Wa yastamiru dzalika ila an yabqa min waqtiha ma yas'uha ma'a muqaddimatiha fayadhiqu hina idzin. Jadi dia kata dan berterusanlah waktu tu berterusanlah wujud muwassaq tu sehinggalah berbaki daripada waktu solat tu waktu yang cukup untuk solat dan muqaddimah solat. Apa dia muqaddimah solat? Iaitu seperti bersuci, itu disebut kat bawah tu, dan menutup aurat. Itu yang dimaksudkan dengan muqaddimah solat. Jadi waktu tu tak dapat tidak lah. Tak dapat tidak, memang kita perlukan. Jadi katalah perlu untuk bersuci dalam, kita kata 5 minit lah letakkan, 5 minit. Solat 5 minit. Jadi bila sampai je, bila berbaki 10 minit je, bila berbaki 10 minit daripada waktu zuhur kita katakan, maka waktu tu bukan lagi wujud muwassaq, dia jadi wujud mudayyak. Pada ketika tu wujud mudayyak dah. Waktu tu kalau dia takhirkan lebih daripada 10 minit tu, dia dikira sebagai waktu hurmah, waktu haram. Maknanya waktu yang diharamkan seseorang itu melambatkan solat. Waktu yang mana haram seseorang itu melambatkan solat sampai ke waktu tu. Jadi berterusanlah wujud muwassaq tu sampailah berbaki daripada waktu kadar yang cukup untuk solat dan muqaddimah solat. Maka pada ketika itu wajib tu dia bukan lagi muwassaq, dia jadi sempit dah. Fayadhiqu hina idzin. Baik. Tajibus salatu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Wajib solat atas tiap-tiap orang Islam yang baligh, berakal dan lagi suci. Al-makna anna salat al-maktubata tajibu ala man tawaffarat fihi syurutul atiyah. Makna perkataan musannaf ini bahwasanya solat maktubah itu wajib atas orang yang kita kata sempurna, lengkap padanya syarat-syarat yang disebutkan ni lah. Itu yang pertama, Islam. Yang pertama sekali Islam. Kata ala tajibu solat ala kulli muslimin. Bila kita solat tu wajib, baik wajib ke atas siapa? Kan?
Siapakah individu-individu yang diwajibkan ke atasnya solat tu? Jadi wajib solat tu atas tiap-tiap Muslim. Jadi kita dapat di situ syarat wajib solat Islam. Apa dalil dia? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muaz radhiyallahu taala anhu, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz radhiyallahu taala anhu, tak kala ba'athahu ila Yaman, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utuskan dia ke Yaman. Rasulullah kata apa? Ud'uhum, dia suruh seru ahli Yaman tu, tempat yang dia pergi tu, ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi seru mereka kepada syahadah, kepada syahadah, kepada penyaksian bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Maksudnya seru kepada Islam lah, dengan dia mengucap 2 kalimah syahadah, kan, masuk Islam. Kemudian Rasulullah kata apa? Fa inhum ata'u lidzalika, maka jika mereka tunduk taat kepada yang tersebut, kepada syahadah tadi tu, kepada Islam, barulah Rasulullah perintahkan pula untuk Muaz bagi tahu kat depa Allah Taala perintahkan solat 5 waktu sehari semalam. Nabi kata fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum, jika mereka dah tunduk patuh kepada Islam, maka bagi tahu mereka bahwasanya annallaha qad iftarada alaihim, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan ke atas mereka khamsa salawatin, solat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, pada tiap-tiap hari dan malam. Jadi perintah untuk bagi tahu kewajipan solat itu, tuntutan solat itu adalah selepas Islam. Mana? Adalah selepas Islam. Lepas daripada terima dari Islam, barulah dituntut pula untuk mereka solat 5 waktu. Baik. Jadi tak wajib. Bila kita kata syaratnya Islam, maka tidak wajib ke atas kafir. Tak wajib solat ke atas kafir. Tak wajib solat pun yang dimaksudkan adalah tidak wajib mutalabah. La tajibu solah alal kafir wujuba mutalabatin. Maksudnya tak wajib ke atas orang kafir wujub mutalabah, tak wajib tuntut. Maksudnya pemerintah Islam tak wajib untuk tuntut mereka solat. Bukan kata solat tu memang tak wajib daripada awal lagi ke atas orang kafir. Tak, bukan macam tu. Sebab furuk syariah ni, kan, semuanya wajib ke atas semua orang, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Jadi benda ni kita bincangkan dalam usul fiqh, kan. Kita bincang dalam usul fiqh. Jadi kalau dalam usul fiqh itu, kalau contohnya dalam kitab Khulasah tu, dia buat soalan, siapa yang termasuk di dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kan dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan. Jadi perintah ini jadi dalam perintah tu, siapa yang termasuk dalam perintah Allah Taala tu, yang wajib ataupun kena buat perintah tersebut? Dan begitu juga larangan, siapa yang perlu menahan diri daripada melakukan larangan sesuatu perbuatan tu? Jadi para ulama, orang kata apa, sepakatlah orang Islam semua masuk di dalam perintah Allah Ta'ala. Orang Islam semua termasuk. Cuma berlaku khilafnya orang kafir. Adakah dia termasuk di dalam amar, dalam suruhan, dalam perintah Allah Ta'ala tu? Yang ni khilaf. Jumhur usuliyin mengatakan orang kafir termasuk juga dalam perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu, dalam perintah syarak, kan. Maksudnya mereka tu mukhatabun bi furu' syariah. Mereka tu dikhitab juga dengan furuk-furuk syariat ni. Lepas tu kalau orang buat iskal tu dalam kitab fiqh, syarat Islam tak wajib kat atas orang kafir,
Tak wajib ke atas orang kafir maksudnya tak wajib tuntut. Bukan kata tak wajib solat daripada awal-awal, daripada asal. Dah asalnya wajib, cuma dari segi tuntutan pemerintah kepada dia tu tak wajib. Kan? Berbeza dengan orang Islam. Sebab tu dalam hadis ni pun perintah untuk bagi tahu terhadap tuntutan solat 5 waktu kepada ahli Yaman tu hanya kepada mereka yang dah terima Islam, yang dah masuk Islam. Kan, dah orang kata apa, syahadah, yang dah bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad tu Rasulullah. Lepas tu kata syarah selepas ni dia kata apa? Fala yutalabul kafirul asli biha fid dunya. Maka tidak dituntut orang kafir asli. Jadi bila dengar perkataan kafir asli, terkeluarlah yang kafir tak asli, iaitu orang murtad. Jadi orang murtad dia kena dia kena ni lah, dituntut jugalah. Tapi kena suruh dia masuk Islam dulu. Jadi maka tidak dituntut akan kafir asli dengan solat di dalam dunia ini. Sebab apa? Li'adami sihhatiha minhu. Kerana ketiadaan sahnya solat daripada orang kafir. Baik, kemudian bila orang kafir masuk Islam, ni kafir asli ni, bukan cerita murtad, kan? Kalau murtad memang dia kena qada solat-solat yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Kan? Bahkan kalau dia solat ketika dia murtad pun solat dia tak sah. Dia tetap kena qada juga. Yang ni kita nak bincang ni tentang kafir asli masuk Islam. Adakah dia perlu qada? Adakah dia wajib qada solat yang dia tinggalkan, dia tak buat dulu waktu dia kafir tu? Jadi kata syarah, wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama, dan tidak wajib ke atasnya, atas kafir asli, qada solat idza aslama, apabila dia masuk Islam. Wa amal murtaddu, adapun orang murtad, fayalzamuhu qada'u ma fatahu ayyam riddatihi, maka kita kata wajib, lazim akannya qada'kan apa yang luput, apa yang luput pada hari-hari riddahnya. Maksudnya dia kena qada' balik, wajib katanya qada' semula solat-solat yang ditinggalkan pada waktu riddah. Sebab apa dia kena qada'? Li'annahu muslimun fima madha. Kerana dia tu adalah orang Islam dahulu. Pada waktu dulu dia tu orang Islam, dan hukum orang Islam tu masih lagi kita kata ditarik bersama-sama dengan dia walaupun dia murtad. Yansahibu alai hukmul Islam, ada tertarik ke atasnya hukum Islam. Hukum Islam tu masih lagi kita kata bersama-sama dia lagi. Berbeza dengan apa ni kafir asli. Kafir asli awal-awal lagi dia bukan Islam. Beza dengan murtad, dia dah akui dah. Dia dah akui dengan Islam tersebut. Lepas tu dia nak berundak kembali, dia nak patah balik, dah tak boleh. Baik, itu syarat yang pertama, syarat wajib solat, iaitu Islam. Yang kedua, al-bulugh. Al-bulugh ni sampai umur lah. Sampai umur. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai umur maksudnya sampai umur taklif. Sampai umur dia ditaklifkan dengan hukum-hukum syarak. Jadi seseorang yang belum baligh, maka dia tak terkait lagi, tak terikat lagi dengan dia hukum-hukum taklifiyah tu, kan, wajib, sunat, haram, apa semua tu, kan. Tapi bila dah sampai umur, itu waktu itulah kita kata sabit dengan dia hukum-hukum tersebut. Jadi semua ada hukum lah. Setiap perbuatan kita ni tak lari daripada 5 hukum tu, sama ada wajib ataupun sunat, ataupun haram, ataupun harus, ataupun makruh. Tak lari daripada kelima-lima tu. Baik. Jadi syarat yang kedua, al-bulugh. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat
diangkat pena daripada 3 golongan, 3 jenis orang. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha. Diangkat kolam pena itu daripada orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalima. Dan daripada budak-budak sehinggalah dia baligh. Yahtalim maksudnya dia baligh, dia keluar mani, dia baligh. Wa anil majnun hatta yaqila. Dan daripada orang gila sehinggalah dia berakal. Jadi mereka ni diangkat kolam, kita kata kolam mana tak ditulis lah, ke atas mereka itu kesalahan-kesalahan apa ni yang dibuat, kan? Sebab mereka ni kita kata bukan mukallaf, kan? Orang tidur dia tak sedar, kan? Jadi kalau dia ada rosakkan benda ke apa ke, kan, jadi dia taklah berdosa, tapi dari segi kena ganti tu dia tetap kena ganti. Sebab yang diangkat itu adalah apa ni, pena yang mencatat kita kata kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu yang diangkat. Tapi adapun apa ni, doman, jaminan apa yang dirosakkan apa semua, yang tu tetap kena, kan? Jadi fala tajibu, tafriq daripada syarat ni, syarat buluh ni, maka tiadalah wajib solat tu atas budak-budak, kan? Wala qada'a alaihi ba'dal bulugh. Jadi kena qada' tak bila dia balik nanti? Jadi jawab kata syarah, wala qada'a alaihi, tidak ada qada' ke atasnya selepas dia balik. Naam yundamu qada'u ma fatahu fi zaman at-tamyiz. Tetapi disunatkan qada' solat yang luput daripada dia tu pada waktu tamyiz. Jadi sekarang ni tadi kita cerita bab buluh. Adakah apa ni, selepas dia balik, adakah perlu dia qada balik solat-solat yang dia tinggalkan sebelum dia balik tu? Jadi jawabnya tak wajib qada. Tak wajib tu sunat ke tak sunat? Duk hukum apa? Jadi jawab dia, tengok ada 2 keadaan. Waktu tamyiz dengan sebelum tamyiz. Waktu tamyiz tu sunat qada. Waktu dia tamyiz, katalah waktu dia tamyiz 7 tahun, katalah mak ayah dia dah suruh dia solat. Jadi dia solatlah, tapi ada solat-solat yang dia tinggalkan. Jadi solat-solat yang dia tinggal itu waktu dia tamyiz tu, adakah disunat dia qada balik? Sunat dia qada balik. Yang berlaku khilafnya sebelum tamyiz. Sebelum tamyiz, solat-solat yang ditinggalkan sebelum tamyiz tu sunat qada ke? Yang tu apa ni, khilaf lah. Khilaf. Ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan sunat. Kat bawah tu dia sebut lah, boleh baca. Nak cuma bagi tahu dari segi hukum saja. Ada yang kata haram kalau qada solat tak jadi, dan ada yang kata sunat. Sunat juga apa ni, qada solat yang ditinggalkan, yang luput daripada dia sebelum daripada tamyiz. Baik, syarat yang ketiga al-aqlu, yang akal, berakal. Jadi terkeluarlah orang gila. Jadi orang gila tak wajib solat. Dalil dia hadis yang tadi lah, lil hadisil mutaqaddim, kerana hadis yang lalu ada sebut tadi, fala tajibu 'alal majnun, maka tidak wajib solat ke atas orang gila, kerana tidak ada akal baginya. Wala al-mughma alaih, dan tidak juga wajib solat ke atas orang yang pingsan. Wala sakran, dan tak wajib solat atas orang yang mabuk. Wala qada'a, dan tidak ada qada' ala ghairil muta'addi minhum. Sampai sakran tu habis. Lepas tu masalah kena qada' ke tak kena qada' depa ni. Katalah nanti hak majnun tu dah elok balik, nak mughma pun dah sembuh, hak sakran pun dah sedar dah, kan?
Jadi kena qada dah. Jadi kena tengoklah depa tu sengaja ke tak sengaja. Kalaulah jadi apa yang disebut tadi tu sengaja, kan, tu kena qada dah. Tapi kalau tak sengaja, wala qada'a, kata syarah, ala ghairil muta'addi minhum, tidak ada qada ke atas orang yang tidak sengaja daripada mereka. Dia ingat ayat biasa, kan, kawan dia kena dia pun minumlah rupanya arak, kan, minum sikit dah melelong dah. Kan, minum sikit dah melelong dah. Melelong lama pula, kan. Sebelum zuhur tu melelong dah sampai ke asar. Wailah contohnya. Duk mabuk. Jadi tak wajib lah, tak wajib solat kita kata, dan tak wajib qada. Yang keempat, an-naqa anil haidi wan nifas, suci daripada, kalau dalam matan dia kata tahir, orang yang suci. Jadi maksud suci kat sini suci daripada haid dan suci daripada nifas. Fala tajibu 'alal haidi wan nufasa, maka tidak wajib solat atas perempuan haid dan perempuan yang bernifas. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaisa idza hadat lam tusalli wa la tasum. Dia ambil sikit-sikit jelah mahallul syahid. Dia kata, bukankah apabila seorang perempuan itu haid, dia tidak solat dan dia tidak puasa? Jadi orang yang haid, dia tak boleh solat dan dia tidak boleh puasa. Waqad taqaddama al-khilaf fi hukmi qada'il haidi lis-salah allati kanat fi ayyamil haid. Dan dia kata telah berlalu khilaf pada masalah hukum qada' solat bagi perempuan yang haid. Qada' solat bagi perempuan haid, solat yang mana dia tinggalkan pada waktu haid. Jadi Ibn Hajar kata haram, tak sah. Fa zahaba Ibn Hajar ila hurmatihi ma ada min sihah, wa dhahaba al-khatib ila karahatihi. Khatib kata makruh ma ada min iqadis solat, makruh serta tak jadi solat tu. Lepas tu Ramli kata wa dhahaba Ramli ila karahatihi ma an iqadiha. Ramli kata makruh juga tapi solat tu jadi. Lepas tu kata Syekh Ali Asy-Syabramalisi, dia kata wal qiyas annaha la tusabu ala salatiha hadhihi li annaha manhiyatun anha li zatiha wal manhiyu anhu la sawaba fihi. Jadi kata Syekh di sini tak ada kias kaedahnya, tak diberi pahala lah atas solat ini. Atas pendapat Imam Romli ini kata terjadi solat dia tu, kita tak ada pahala. Sebab solat tu sendiri manhi, dilarang, ditegah daripadanya. Baik. Lepas tu syarah tambah, di antara syarat-syarat wajib solat yang lain, syarah tambah 2. Apa dia? Salamatul hawas, yang kelima lah. Ngarang kitab sebut 4. Jadi syarah tambah lagi 2. Yang pertama salamatul hawas, sejahtera ataupun selamat panca indera dia. Maksud panca indera kat sini bukanlah semua panca indera yang 5 tu, tapi mata dan juga telinga, kan. Jadi siapa yang dilahirkan dalam keadaan buta dan juga pekak, maka orang tu kita kata tak wajib ke atasnya solat. Buta dan juga pekak. Sebab dia kata jalan untuk didapatkan ilmu dah tertutup, tak ada. Jadi kita nak dapat ilmu ni sama ada dengan kita melihat ataupun kita mendengar. Betul tak? Kalau kita boleh bercakap pun, kan, kalau kita boleh bercakap pun, apa yang dia boleh buat? Dia sekadar dia cakap je. Tapi dia pun sebenarnya nak cakap apa pun dia pun tak tahu, sebab dia pun tak dengar, tak belajar daripada ni, kan. Sebab dia tak dengar apa dan dia tak lihat apa. Jadi jalan untuk dapat ilmu tu iaitu mata. Kalau orang pekak, dia boleh tengok, dia boleh baca. Tak. Lepas tu orang boleh cakap dengan dia dengan bahasa isyarat, dia boleh tengok. Kalau orang buta pula, dia boleh dapat ilmu dengan dengar. Tapi yang ni dua-dua jalan tu tertutup. Mata pun tak boleh tengok, telinga tak boleh dengar. Jadi orang yang
diciptakan buta dan juga pekak, orang ni tak wajib solat. Fala tajibu ala man khuliqa a'ma asam walau natiqan. Maka tidak wajib solat atas orang yang diciptakan dalam keadaan buta lagi pekak walaupun dia boleh bertutur. Wa kadza man tara'a lahu dzalika qabla tanjiz. Begitu juga lah orang yang kita kata datang kepadanya pekak dan buta itu sebelum dia tamyiz. Jadi sebelum tamyiz dia jadi pekak. Katalah mula-mula dia lahir dalam keadaan elok, tapi kerana berlaku aksiden ke apa ke, dia jadi, ataupun main penyakit ke, dia jadi pekak, dia jadi buta. Pun sama juga, tak wajib solat ke atas dia lah, orang tu. Lepas tu katalah lepas tu dia, orang kata apa, lepas tu dia elok balik, doktor buat pembenahan mata. Jadi mata dia yang buta sekarang ni boleh melihat. Adakah, dan kalau telinga dia boleh mendengar. Jadi adakah dia perlu qada balik solat dia tu yang sebelum ni ditinggalkan? Wala qada alaihi idza ruddat ilaihi hawasuhu. Tidak wajib qada lah, tak wajib, tiada qada ke atasnya apabila dikembali semula kepadanya dia punya panca indera tu. Kemudian yang keenam, bulughud dakwah fala tajibu ala man lam tablughu ka'an nasha'a fi syahiqi jabal. Tidak wajib atas orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam, tak sampai, dia duduk, katalah seperti orang yang dia kata sini dia tinggal ataupun duduk di, kita kata, puncak bukit, tak sampai Islam kepada dia, kan? Jadi tak wajib lah, tak wajib solat ke atas dia. Lepas tu sampai dakwah, lepas tu kita katalah tak sampai, lepas tu sampai dakwah, kan? Sampai pendakwah kepada tempat yang dia duduk tu, jadi sampai Islam kepada dia dan tahulah tentang kewajipan solat apa semua tu. Adakah dia perlu qada solat-solat yang dia tak buat sebelum ni? Jadi di sini ada khilaf. Kata syarah, wala yajibu alaihi al-qada idza balaghathu 'inda ar-ramli wa qala Ibnu Qasim yajib. Jadi tak wajib atasnya qada apabila sampai dakwah kepadanya di sisi Imam Ramli. Tapi kata Syekh Ibnu Qasim kata wajib qada. Baik, sikit lagi. Kata musannif rahimahullah, wa yajibu 'alal wali an ya'mura as-sabiyya biha li 7 sinin. Dan wajib ke atas wali menyuruh anak dia biha tu, ha tu merujuk kepada solat, domain tu marja' dia kepada solat. Jadi wajib ke atas wali suruh anak dia dengan melaksanakan solat li 7 sinin. Bila anak dia tu sempurna 7 tahun. Wa yadribahu, dan wajib ke atas wali memukul anak dia tu sebagai pukulan mendidik, ala tarkiha, kerana meninggalkannya, kerana meninggalkan solat, li 10. Bila anak dia tu dah sampai umur 10 tahun. Wasabiyatu kasabi, dan anak perempuan hukum dia seperti anak lelaki. Samalah, kalau dalam matan disebut ya'murus sabi, kan? Jadi ada yang faham, wali ni wajib suruh anak lelaki je. Tak, anak lelaki dan anak perempuan sama. Itu dia punya matan. Itu kita tengok dia punya syarahan. Wa yajibu 'alal wali an ya'mura as-sabi biha li 7 sinin wa yadribahu 'ala tarkiha li 10 was-sabiyatu kas-sabi. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru as-sabiyya bis-salati, suruh oleh kamu. Nabi kata suruh oleh kamu akan, kita kata anak, akan kita kata budak lah, sabi kan, anak ni bis-salah, suruh dia solat. Bila tu? Idza balagha 7 sinin, apabila sampai umur dia 7 tahun.
Wa idza balagha 10 sinin, dan apabila sampai umur dia 10 tahun, fadribuhu 'alaiha, maka pukullah ia anak tadi itu, 'alaiha, kerana solat itulah. Okey. Tadi sandaran dia lah, kenapa kita ambil umur 7 tahun tu, dan juga ambil umur 10 tahun tu, sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persoalan yang menjadi tanda tanya, wali itu siapa? Kan? Jadi syarah nak sebut apa yang dimaksudkan dengan wali. Jadi kata syarah, wal wali huwa usulus sabiyyi was sabiyyati az-dzukuri wal inas. Az-dzukur wal inas. Yang dimaksudkan dengan wali adalah usul lah. Usul bagi anak laki-laki dan perempuan tadi. Sama ada usul tu laki-laki ataupun perempuan. Usul ni orang atas. Kita dengan mak ayah kita ni furu'. Mak ayah kita ni usul. Faham tak? Jadi apa ni usul bagi anak laki dan anak perempuan tadi, mak ayah tu lah. Sebab dia kata laki-laki dan juga perempuan, az-zukur wal inas. Usul laki-laki dan juga perempuan, ibu ataupun ayah. Wajib tu atas jalan wajib kifayah. Maksudnya kalau salah seorang dah suruh, memada. Bukan wajib ke atas ayah je, kan? Jadi kalau ayah suruh, okey, tak apa dah. Kalau ayah tak suruh, mak suruh pun okey. Yang penting ada salah seorang yang suruh, ataupun datuk ataupun nenek. Dia usul dan ke atas. Usul dan ke atas. Maksudnya usul secara mubasyarah ataupun usul secara wasitah. Iaitu secara mubasyarah tu mak ayah lah. Kalau wasitah tu datuk nenek dia. Al-makna annahu yajibu 'alal wali 'ala sabili fardil kifayah. Makna perkataan musannif, dia kata bahwasanya wajib atas wali atas jalan fardu kifayah an ya'mura as-sabiyya was-sabiyyah, dia suruh anak lelaki dan juga anak perempuan bisolah, suruh solat akibatama mi sab'i sinin. Kita kata selepas sempurna 7 tahun, tapi dengan syarat in mayyaza ma'aha, jika dia dah tamyiz, dia dah mumayyiz masa 7 tahun tu. Itu maksud in mayyaza ma'aha. Ini ma'a sab'i sinin. Jadi bersama dengan 7 tahun tu ada tamyiz. Jadi kalau 7 tahun tapi masih belum mumayyiz, maka tak wajib suruh dia solat. Ataupun dia mumayyiz awal tapi tak sampai 7 tahun, pun tak wajib juga solat. Dia mesti ada dua syarat ni. Yang wajib suruh tu bila umur 7 tahun, dan bila ada tamyiz ketika umur 7 tahun tersebut. Dua-dua tu mesti ada. Kalau dah sampai 7 tahun tapi belum mumayyiz, tak wajib. Ataupun dia dah mumayyiz tapi tak sampai 7 tahun lagi, juga tak wajib. Jadi nak sempurna 7 tahun. Kan, sempurna 7 tahun. Fa illam yahsul at-tamyizu bi-sab'i, maka jika tidak hasil tamyiz, maknanya tak berlaku lagi tamyiz ketika umur dia 7 tahun tu, fala yu'marani biha, maka tidak disuruh akan kedua-duanya, anak lelaki perempuan tadi tu, biha dengan solat. Maka tidak disuruhlah solat. Lepas tu dobit tamyiz tu apa? Dobit tamyiz tu, macam mana kita nak tahu budak tu dah mumayyiz? Jadi di sini ada aqwal lah, ada beberapa pandangan. Ada yang kata dobit tamyiz tu ukuran kita nak tentukan budak tu dah mumayyiz ataupun belum. Yang pertama ada yang kata an yasiras sabiyyu bihaisu ya'kulu wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Budak tu dah kita jadi ataupun kita sampai satu keadaan dia dah boleh makan sendiri, boleh minum sendiri dan boleh istinja sendiri. Kan? Dia boleh makan sendiri dah. Boleh minum sendiri dah, kan? Tak perlu dah mak ayah dia apa semua. Dan dia boleh istinja sendiri dah. Itu dhabit mumayyiz, kayu uqaq lah, nak tentukan seorang budak tu dah mumayyiz. Waqilah, satu pandangan lain, bi an ya'rifa yaminahu min shimalihi. Yang kedua,
Kayu ukok dia, budak tu dia tahu kanan dia daripada kiri dia. Dia tahu beza kanan kiri. Waqila, pandangan yang lain pula, bi an yafhamal khitaba wa yuruddal jawaba. Pandangan yang ketiga kata, kayu ukok nak tentu budak tu tamyiz, dia faham khitab orang kepada dia, kan? Dan dia boleh kita kata yaruddal jawab. Apa? Nak cakap bahasa Melayu dia. Dia rad baliklah dan dia menjawab balik. Waqila, pendapat yang keempat, an ya'rifa ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Dia mengetahui apa yang bagi mudarat kepada dia dan apa yang bagi manfaat kepada dia. Baik, sambung sikit lagi. Wa yajibu 'alal wali darbuha 'ala tarkis salah. Wajib ke atas wali memukul darbuhuma, memukul kedua-duanya, iaitu budak laki dan juga perempuan. Ataupun kita kata anak laki ataupun anak perempuan. 'Ala tarkis salah, kerana meninggalkan solat. Bila wajib dia pukul itu? Idza balagha asyra sini. Apabila sampai kedua-duanya itu sampai umur 10 tahun. Sampai umur 10 tahun. Cuma masalah 10 tahun ni ada khilaf. Dia sebut kat bawah tu, kan, wa darbu ala tarkiha yakunu ba'da kamalil ashri inda Ibn Hajar wa inda Ramli yakunu fi asna'il ashri. Masalah 10 tahun ni ada khilaf lah. Adakah kena 10 tahun tu 10 tahun penuh, dah cukup 10 tahun, ataupun tak sampai 10 tahun lagi. Maksudnya dia 9 tahun perjalanan nak pergi ke 10. Maksudnya kita kata asna'ul ashirah, dia dah cukup 9 tahun dah. Maksudnya kita kata dia lahir 1 hari bulan kita kata 1 Muharram 1400. Contoh 1 Muharram 1400. Jadi 1 Muharram 1401, kan, dah cukup dah. Sempurna 1 tahun dah tu, kan. Betul, 1 Muharram 1402 dah cukup 2 tahun. Jadi 1 Muharram 1409 dah sempurna 9 tahun. Jadi bila perjalanan selepas tu kita kata perjalanan nak pergi ke 10. Perjalanan nak pergi ke 10. Jadi pendapat Imam Ramli. Jadi dia tak sempurna 10 tahun lagi. Dia tengah 9 tahun lebih, nak pergi ke 10 tahun dah tu. Nak pergi ke cukup 10 tahun. Tapi 9 tahun dah pernah dah. Sekarang ni dalam perjalanan nak sempurna 10 tahun, tapi belum sempurna lagi. Jadi kata Imam Ramli kata waktu tu boleh dah rotan dia. Boleh dah pukul dia. Tapi pukulan mendidik lah. Tapi Ibn Hajar kata tak. Ibn Hajar kata selepas sempurna 10 tahun. Maksudnya dia lahir tadi 1 hari bulan 1 bulan Muharram 1400. Bila dia punya, bila kita kata 1 hari bulan 1 1409, kita kata dah cukup dah 9 tahun. Jadi kat selepas tu tak boleh pukul lagi. Kena tunggu lagi 1 tahun dulu. 1 Muharram 1410. Itu baru cukup 10 tahun. Jadi dah lepas dah cukup 10 tahun, okey, itu boleh. Dah sempurna 10 tahun, waktu tu pukul. Itu pendapat Imam Ibn Hajar. Dia faham kan? Itu khilaf antara Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Kemudian berkaitan dengan pukulan itu, pukulan tersebut adalah wahwa ad-darbu tu darbu ta'dibin, pukulan mendidik, kan. Pukulan mendidik, bukan pukulan bukan pukulan menyeksa, kan. Bukan sampai lebam-lebam ataupun luka-luka, kan. Bukan dia. Tujuan dia apa tu? Apa hikmah dia? Litamrini 'alal ibadah, untuk nak tamrin apa bahasa Melayu?
apa ni? Untuk melatih dia, untuk apa ni, sebagai latihan lah atas melakukan ibadat. Nak bagi dia punya ringan diri dia tu untuk buat ibadat di kemudian hari. Jadi awal-awal tu kita dah latih dia dah. Dia tak wajib lagi. Tapi nampak macam mana agama ajak kan. Dia tak wajib lagi, tapi daripada sebelum sampai masa lagi dah bersedia. Dah bersedia dah, supaya bila sampai kepada dia punya masa dia tu yang wajib itu, dia dah bersedia dah waktu tu. Kan? Jadi hak lain-lain pun samalah, kita ambil daripada satu masalah ni. Macam itulah pada masalah yang lain. Kan? Kita mengaji ni pun sama jugalah kan. Jadi sebab tu kita duk buat muzakarah, kita buat murajaah. Jadi kita nak latih diri kita juga sebelum kita betul-betul duduk di depan orang, kita mengajar orang apa semua. Jadi kita dah bersedia lah kan, kita bersedia daripada awal tu sebagai satu latihan untuk kita, supaya duduk depan tu taklah terkejut sangat kan. Lepas tu masa di sana tu, maksudnya yang mana masih berada di Sudan, jadi ambil peluang tu lah kan, peluang boleh muzakarah, murajaah sama dengan kawan-kawan, nak biasakan diri untuk bercakap, nak sampaikan ilmu, supaya taklah nanti gugup ataupun terkejut ke kan. Jadi kena ada latihan tu. Latihan tu perlu. Latihan tu perlu. Bukan nak pergi suruh angkat diri. Tak, ni sebagai kita persediaan untuk kita kan. Kemudian kata dia lagi, wa yakunu bi qadril hajah, dan adalah pukulan itu dengan kadar hajat lah. Wa in zada, kadar hajat tu tak boleh lebih 3 ke, cukup 3 maksimum ke. Jadi kata syarih, wa in zada ala thalasi darabat, dan jika lebih atas 3 pukulan sekalipun, jadi boleh. Kadang kalau hajat dia berhajat kepada 4 lah. Sebab ada pandangan kata takat 3 je. Sebab tu dia sebut sini wa in zada ala thalasi darabat. Sebab ada pandangan takat 3 je. Dia ambil daripada kisah pelukan malaikat Jibril terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu turun wahyu tu. Dia peluk dakap Nabi 3 kali kan. Tapi dhaif lah pandangan tu. Satu sini dia kata wa in zada ala thalasi darabat. Dia kata walaupun kita kata jika lebih 3 pukulan sekalipun, kalau hajat memerlukan kepada pukulan yang lebih daripada 3, lebih boleh lebih daripada 3. Tapi ada syarat lah. Lakin bisyarti an yakuna ghaira mubarrihin. Dengan syaratlah pukulan tersebut bukanlah pukulan yang mubarrih, pukulan yang kuat, yang kita kata yang terlampau kuat, yang melukakan ataupun yang menyakitkan sangat. Pada bawah tu dia tafsirkan dengan ghaira syadidin mu'lim. Kemudian dia kata falau lam yufid, fa'il dia dhamir mustatirah, huwa kembali kepada ad-dhar. Kalaulah pukulan itu tidak bagi faedah, falau lam yufid ad-darbu tu illa al-mubarrih. Bukan. Ya, bukan. Falau lam yufid illa al-mubarrih. Allahu. Lama tak main nahu lah, lupa. Dulu ayah hidup kacau Allah SWT. Maka kalaulah tidak memberi faedah kecuali oleh pukulan yang menyakitkan tu, pukulan yang melukakan tu, tarakahuma,
Tarakahuma bukan kembali kepada sabi dan sabiyah. Tarakahuma tu maksudnya tarakah al-mubarrih wa ghair al-mubarriha wa ghairal mubarrih. Jadi kalaulah tak bagi manfaat kecuali pukulan yang kita kata melukakan, yang menyakitkan, jadi waktu tu dia tinggalkan kedua-duanya. Pukulan yang melukakan, yang teruk tu, dan juga pukulan yang biasa yang mendidik tadi, tinggal dua-dua. Sekiranya kita tak bagi manfaat lah, tak bagi manfaat. Dia tengok orang tua-tua tu, dia pukul anak dia, balas sekali, tak jadi apa. Dia tahu apa, tegak-tegak itulah kan, boleh tegak. Awal boleh pukul, lepas tu pukul pun dah takluk dah. Lagi bawa pada pukul yang teruk pula. Nampak ni sebenarnya kena pukul teruk. Tapi kadang dulu mak-mak ayah ni kadang teruk depa orang pukul teruk kan. Tapi masya-Allah orang jadi orang kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatu wa darbu ala tarka yakunu ba'da kamalil asli, itu kita dah baca. Ini pun kena ambil perhatian lah kan, yang mana apa yang dah jadi ayah dan yang mana yang akan jadi ayah kan. Ni kena ambil perhatian. Kadang-kadang kita leka lah bab-bab ni. Lepas tu ulama kata bukan suruh saja, mesti ada tahdid, ada macam ugutan sikit. Kata solat kalau ada abaratan contoh, jadi dia kena ada tahdid, tidak boleh semata-mata suruh. Mana dia? Sahabat dia kata sini dekat Baijuri, wala yaktasiru ala mujarradi sirah bal labudda min at-tahdid ka'an yaqula lahu salli wa illa darabtuk. Solat kalau ada akuratan kamu. Kalau anak dengan ayah ni solat kalau ada aburatan. Jadi pandai-pandailah. Ada abuh denda. Kena buat ni ke, kena buat tu ke. Jadi ada ugutan dekat situ. Dia nampak solat tu adalah satu benda yang besar. Dia masalah kadang-kadang masalah mak ayah jugalah kan. Bila mak ayah tak bagi nampak agama tu satu benda yang besar dalam kehidupan, maka dia nampak benda tu kecil kecuali kalau memang mak ayah tu memang cukup bagi perhatian dalam agama, bab ibadat apa semua ni. Jadi anak tu dia tahu solat ni adalah satu benda yang besar, dan juga perkara-perkara yang lain. Hari ini agak sedih sikit lah. Ada mak ayah, kita tengok zaman ni anak pun minta jauh lah. Kadang-kadang anak muda tak mau bagi anak menangis, dia bagi gadget. Banyak sangat. Jadi untuk nak mudah diam, jadi dia pun malas, dia banyak kerja lain nak buat. Jadi dia pun bagi anak dia gadget, anak dia main. Kadang-kadang tak dijagalah main apa semua. Tapi macam tu lah, dia akan terbiasa dengan game. Dia akan terbiasa dengan game, biasa dengan cerita-cerita kan. Jadi akhirnya kita kata dia, bila dia tak dapat tu dia menangis, dia meronta-ronta, mengamuk dan sebagainya. Sebab dia dah nafsu dia dah minat ke situ, dah cenderung ke situ. Kita yang ajak dia daripada awal. Itu penting lah tu, pendidikan awal tu. Betul ada setengah orang dia tak bagi, dia bawa mainan. Dia bagi anak dia main mainan, benda-benda tu dia tak mau. Anak dia tu gila kepada gadget. Itu bahaya. Tambah pula kalau tak dipantau. Kalau tak dipantau, dia buka macam-macam. Ini macam-macam nak dia tengok. Jadi mak ayah pun kena tunjuk contoh juga lah. Dia tengok mak ayah pun lebih kurang kan. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan?